kawan, dan hari ini merupakan hari yang terakhir Azura berada di atas kapal Tumpah Dos. Tapi sebelum itu, Azura rasa eloklah kita buat beberapa lagi selaman. Adrin, tiba-tiba ada dekat sini. Selamat pagi. Yes. Dah sarapan dah? Dah. Bagus. Dah cukup sarapan semua. Jadi apa perancangan kita hari ini? Kapal kita dah berlabuh di dive site ataupun kawasan selaman. Nama dive site ni saya pun tak pasti lagi. Nanti kita periksa dengan Leo, Dive Master Leo. Dia akan bagi briefing dan penerangan tentang kawasan selaman ni lah. So, tanpa membuang masa lagi, jomlah siap. Kan? Okey, siap barang. Kita Barang pun dah siap ni. Jom. Apa kabar? Apa khabar semua? Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Shows? Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Jangan bohong. Baiklah, aku saja bergurau. Minta kembau nak korang dengar. Bagi tahu saja kau dengan tu bantah hadas kami merasa upside. Kenyalan rig, barang kuda point. Pandai tulisan cover. Tempat special. Masih 13 baru discover. Ni memang power. Batu belah seri gadung rek. Dan meja workout. Habis duit berbelanja. Tapi tak apa, abang director kan ada. 13 hari kami redah miri, misi dan bercuti di Miri Sri Putih. Ani, apa kabar? Kami kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Patricia. Okay, good afternoon everyone. My name is Leo. So now we are at Sri Gadong dive site. Our dive time will be 40 to 50 minutes. Seperti biasa, kami akan mendengar taklimat mengenai tapak selaman. Kali ini di Sri Gadong Rek dan juga mengenal pasti isyarat tangan yang saya akan gunakan semasa berada dalam dasar laut. Aktiviti selaman kali ini mungkin sedikit mencabar kerana kami akan berenang di kawasan yang terdamparnya kapal karam. Nak tahu hidupan laut apa yang akan saya temui dalam selaman kali ini? Tunggu. Thank you, Leo. You're welcome. Abang director kan ada. 13 hari. Azura, kalau masih kita kat bawah nanti, mungkin kalau jarak penglihatan tak berapa elok kan, kita try to rapat sikit. Ya, jadi lampu pun saya ada. Kalau tak nampak saya apa, tengok lampu lah kan. Sebab kita kena bersedia lah. Shipwreck ni kan, jadi kawasan dia punya bawah pun lumpur kan. So just stay with your body. Kita selalu check masing-masing ya. Alright? Okay. Scary. Saya dan Adrin terus turun ke paras kedalaman 15 ke 18 meter dan saya dapati tahap penglihatan agak terhad. Kami cuba memerhatikan keadaan sekeliling dan mencari kapal yang karam yang dikatakan tadi. Sri Gadong Rek dia adalah sebuah kapal kargo yang tenggelam pada zaman dahulu lah. Ke dive ini kita perlukan diver yang berexperience, lebih kurang kepada open water diver yang sudah accumulate dia punya dive, ada skill buoyancy yang bagus supaya tidak terkena itu kapal, sebab permukaan kapal tu ada besi yang berkarat, so agak bahayalah. Kalau buoyancy tak bagus memang tidak dapat pergi sana. Kalau boleh kepada more to advance open water sejaklah pergi sana. Tengok, inilah bangkai kapal karam. Saya cuba mendekatinya dan apa yang saya perhatikan, struktur bentuk kapal ini masih kelihatan dalam kedudukan menegak walaupun ia telah lama karam. Kini, ia telah menjadi rumah untuk pelbagai hidupan laut dan juga batu karang. Apa yang saya dapat lihat, di keseluruhan kapal karam ini dipenuhi dengan spesies ikan yellow snapper atau dikenali juga sebagai ikan kunyit-kunyit. Cuba perhatikan spesies ikan ini. Mereka berenang dalam kumpulan yang besar. Ini adalah cara ia memburu makanan di sekitar kawasan itu.
saya menemui satu spesies karang yang melekat pada bahagian kapal karam ini. Ia adalah vase coral, iaitu batu karang dari spesies jenis sponge. Ia bukannya tumbuhan, tetapi haiwan laut. Vase coral ini berperanan penting sebagai sumber makanan untuk hidupan marin lain seperti penyu. Saya terus meneroka kapal karam ini sehinggalah saya menemui ikan longfin spade. Ikan ini merupakan spesies ikan dari keluarga batfish. Nama saintifiknya adalah Ephippidae platax. Ikan longfin spade ini berwarna hitam kelabu dan kekuningan. Spesies ikan ini adalah omnivore, di mana ia makan pelbagai sumber makanan termasuk tumbuhan, haiwan, alga, kulat dan bakteria terpilih. Ini pula seekor belut laut. Ia dikenali sebagai belut white-eye moray. Nama saintifiknya ialah Gymnothorax thyrsoideus. Ia merupakan spesies belut laut dari keluarga Muranidae. Dari matanya yang berwarna putih itulah belut ini mendapat namanya. Ia merupakan spesies belut yang aktif memburu pada waktu malam dan banyak menghabiskan masanya bersembunyi di terumbu karang. Saya ternampak sesuatu yang hampir menyerupai batu karang. Bila saya dekati dan perhatikan, ia adalah sejenis spesies scorpion fish. Scorpion fish ni atau daripada family Scorpionidae ni, dia mempunyai family yang besar. Dia berbagai juga. Tetapi yang common pada kita ialah the tassel scorpion fish tu. Tassel scorpion fish ni atau Scorpionopsis ni, dia sangat unik sebab dia boleh berubah warna mengikut keadaan di persekitaran dia. Dia akan mula menyerang mangsa dia apabila mangsa dia lalu di depan dia. Dia tidak akan mengejar, ya. Dia bukan pemangsa yang mengejar, dia feeding by ambush. Ini pula seekor Voleton lionfish atau ikan depu. Ia merupakan spesies ikan berbisa dan dikenali dengan nama saintifiknya Pterois voletans. Lionfish memiliki sirip dorsal di bahagian badannya yang tajam dan beracun. Spesies ikan ini memakan krustasea dan ikan-ikan kecil yang hidup di karang. Saya teruskan menyelam dan menikmati pemandangan sekeliling. Kemudian, saya ternampak sekelompok ikan kecil yang berwarna perak melintasi di hadapan saya. Ini merupakan spesies ikan slender cardinal. Ia mempunyai tumpuk hitam di bahagian ekornya. Saya ada ternampak seekor penyu. Oh, inilah penyu agar atau juga dikenali sebagai penyu hijau. Ini kerana ia mempunyai lemak yang berwarna hijau di bahagian dalam badannya. Saiz penyu ini boleh ditemui anggaran 1.2 meter panjang dengan berat badannya boleh mencapai sehingga 270 kilogram. Setiap kali melakukan aktiviti selaman, saya merasakan masa itu berjalan dengan pantas sangat. Tiba-tiba je kami sudah diberi isyarat untuk naik. Oleh itu, sebelum kami naik ke permukaan, seperti biasa kami melakukan safety stop terlebih dahulu. Welcome to my paradise. Okey, makan dah sudah, surface interval pun dah cukup masa. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan selaman yang seterusnya. Kat mana? Kita kena tanya dive guide kita atau dive master Leo. Take it away. Hi guys. So we are now at the dive site called Siwa Reef. Dive master kami Leo sekali lagi memberikan penerangan ringkas kepada kami sebelum aktiviti selaman bermula. Apa yang menarik tentang Siwa Reef adalah tapak selaman ini hanya memiliki kedalaman 5 hingga 6 meter sahaja. Menurut Leo, kawasan yang cetek ini mempunyai pelbagai hidupan marin terutamanya spesies makro. Okey. Yeah. Terima kasih Leo. Right, Jom let's go. kita pergi. Siwa Reef. Best dapat dive master macam Leo, sentiasa ceria, memberi semangat kepada kita semua diver kat sini. Kadang-kadang dah rasa penat, tak larat kan, tapi dengan dia, dengan muka comel dia, terus bersemangat mau terjun ke dalam laut. Okey, jom. Down and think about finding my own place. Saya menerokai tapak selaman Siwa Reef ni dengan tahap penglihatan yang agak baik. Wah, cantiknya kawasan ni. Saya dihidangkan dengan pemandangan indah terumbu karang dan batu karang yang pelbagai warna dan susun aturnya. Cuba lihat betapa suburnya terumbu karang di sini dengan adanya pelbagai spesies ikan yang hidup berkeliaran di sini.
saya ternampak sekumpulan ikan yellow striped squirrel atau ikan sebekah karang yang berada di bawah table coral. Ia merupakan sejenis ikan kecil dari keluarga Holocentridae. Ia juga sejenis ikan yang suka mencari makanan di waktu malam dan memakan ikan-ikan lebih kecil dan juga krustasea. Itu pula ikan long-beaked coral atau dikenali dengan nama saintifiknya Chalmon rostratus. Cuba lihat di bahagian mulut ikan ini. Mulutnya kelihatan panjang seperti paruh. Terdapat garis kuning menegak pada badannya yang berwarna putih. Spesies ikan ini boleh ditemui secara bersendirian atau berpasangan di kawasan terumbu karang. Saya terus meneroka dasar laut ini dan mencari hidupan laut yang lagi menarik. Akhirnya, saya menemui ketam hermit atau juga dikenali sebagai umang-umang. Ada juga yang memanggilnya ketam pertapa. Umang-umang merupakan spesies krustasea decapod yang tergolong dari keluarga Paguroid. Ia akan menumpang pada cengkerang kosong supaya dapat melindungi dirinya daripada ancaman pemangsa. Kemudian, kami ternampak ikan Moorish idol berenang berdekatan kami. Spesies ikan ini mempunyai badan yang pipih berwarna kuning dan mempunyai belang hitam dan putih. Ikan ini mempunyai sirip agak kecil, kecuali sirip dorsalnya yang berbentuk seperti sabit. Ini pula ikan regal angel atau nama saintifiknya adalah Pygoplytes diacanthus. Ikan ini menarik perhatian saya kerana warna dan bentuknya. Kebiasaannya, ikan regal angel ini ditemui secara bersendirian atau berpasangan. Ikan ini sangat suka pada kawasan terumbu karang dan ia suka tinggal di celah-celah batu karang. Dulu masa kita nak cadangkan untuk diwartakan, memang ada tim yang buat studi, buat research dan sebagainya untuk menyoraiki banyak-banyak terumbu. Jadi sekarang ni kalau kita nak promote aktiviti menyelam dekat kawasan Miri Sebuti ni, jadi haruslah lagi ada kita nak meneroka, kita buat baseline data dan sebagainya. Lebih banyak lagi, kemungkinan ada barang yang kita belum jumpa. Pada masa ni, saya kira lebih banyak lagi aktiviti tim meroka untuk mengenali lagi lebih banyak spesies-spesies ikan yang ada di sini, spesies coral, spesies batu karang yang ada. So dulu kalau tak silap saya terbaca dalam satu statement, dia kata lebih 800 spesies coral yang terdapat dalam Miri Sebuti atau negara Miri Sebuti. Itu sangat menarik. Ini adalah spesies ikan razor. Ikan ini mempunyai saiz yang kecil dari keluarga Centricidae. Ikan ini juga ada yang memanggilnya ikan udang kerana ia menyerupai udang. Spesies ikan ini akan berenang lurus dengan kepala ke bawah secara berkumpulan yang teratur dan kemas. Cowrie atau dikenali juga sebagai Ovula ovum merupakan salah satu daripada spesies siput laut yang berasal dari golongan keluarga Ovulidae. Kauri ni dia merupakan shell yang unik, menarik. Dia berkilat. Kebanyakan kauri, boleh katakan 100% kauri ni, dia punya cengkerang ni memang berkilat, jernih. Sebab dia punya dalam tu, ataupun siput yang hidupan tu, molas yang tinggal dalam kauri tu, dia akan keluar, dia akan tutup cengkerang dia, terutama sekali pada siang hari, dan pada malam hari dia akan masuk balik, dia akan berjalan. So itu sebab cengkerang dia cantik. Ada kauri yang besar dan ada juga kauri yang kecil-kecil je. Nampaknya masa selaman kami sudah tamat. Saya dan Adrian melakukan safety stop terlebih dahulu sebelum kami naik ke permukaan air. Minta kembang nak korang dengar, bagi tahu saja kau dengan tu bantah hadus kami merata. Okey, dah tadi bagus Bagus. Azra suka. Yep. Tapi memandangkan ini merupakan dive yang terakhir, kita berada dekat atas kapal, kita pun dalam perjalanan nak balik ke Miri, kita kena buat satu lagi debrief. Okey? So, sebelum kita sampai, kita buat cepat-cepat. Okey, tadi kita pergi dekat Sri Gadong Wreck. Lepas tu dekat situ yang menarik juga masa kita turun tu nampak bentuk kapal tu masih ada lagi. Dia masih lagi, kedudukan dia masih upright kan, kata orang menegak. Kenapa kita nampak tadi ya? Ikan big eye snapper. Yang kawanan banyak tu kan? Ya, big eye snapper. Barakuda ataupun halu-halu. Tapi dia nak dia kata kecil. juvenile ke, anak ke, ataupun memang spesies yang kecil kan? Itu ada tadi kan? Wah, moray. Tapi dia mata dia putih. Moray eel. Kan? White moray eel. White eye moray kan? Yes. Itu pun ada. Selaman yang kedua kita pergi ke Siwa Reef. Siwa Reef ni tak dalam. Tapi
apa yang Azura perasan dekat sana, Leo ada banyak nudie brown kan? Banyak. Satu lagi Azura perasan, tak tahu lah sama ada Adrian dapat ke tak ketam macam hermit crab. Oh, ya. Hermit crab. Dia tutup. Dia macam tak perasan, dia macam batu atau kerang. Tapi tiba-tiba dia nampak matanya. Dia macam malis. Dia memang duduk dalam cengkerang kan, dalam shell kan, hermit crab. Lepas tu nampak mata dia kan. Dia curi kan? Sebab dia dia ketam kan. Itu bukan dia punya rumah, dia bukan dia punya rumah semula jadi. Yep. Jadi dia gunakan cengkerang yang dah lama ataupun cengkerang yang dah tak ada tuan. Dia ambil, dia Jadikan tumpang rumah jadi dia. rumah dia lah kan, untuk keselamatan dia juga kan. Okey. Jadi tolong chopkan. Okey, boleh. Leo, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Alright. Mahal chop ni. Mahal gila. Tengok Sebab atas cara chop pun lembut. Alright. Thank you very much. Leo, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kita pun sekarang dah settle dengan debrief. Bot ni akan bergerak ke Miri sebab kita punya perjalanan dan juga percutian di atas kapal ni dah nak berakhir. Tapi nanti bila sampai dekat Miri mungkin kita akan buat benda lain. Nak buat something ke? Boleh? Patut okey lah sebab okey lah hari dah nak gelap. Jadi mungkin kita buat sesuatu pada waktu malam. Kalau anda nak tahu, jom. Tunggu je, okey? Jom. Jom. Dan bercuti di Miri si putih. Bandar Miri adalah bandar kedua terbesar di Sarawak dan ia dikenali dengan gelaran Bandaraya Peranginan kerana mempunyai pelbagai destinasi menarik untuk dilawati oleh pelancong. Akhirnya, kapal kami sudah pun mendekati kawasan pelabuhan. Saya dapat lihat di sekitarnya terdapat banyak kapal-kapal yang berlabuh. Kami kembali lagi. Oh no! Tidak! Ini tidak mungkin. Kita akhirnya sudah sampai ke tanah. Bukan lagi daratan. Bukan lagi laut. Oh, thank you! Oh my goodness. Memang best lah. Satu pengalaman yang sangat-sangat istimewa buat Azura kerana berada di atas kapal Bataha DOS ni selama beberapa hari untuk pergi diving. Dapat berjumpa dengan orang-orang yang sememangnya baik hati, Adrian. Ya. Macam mereka ni kenapa kamu duduk macam tu? Kecegat saja. Sedih. Mereka kesedihan ni. Itulah dia. Thank you so much, Dex. Susah mau berpisah. Jumpa senang. Berpisah yang paling susah. Aduh. Very deep. Baguslah, Terima kasih banyak-banyak. Kevin, terima kasih banyak. Betul lah, seperti apa yang diberitahu oleh Chef Dexter, bertemu itu senang dan bila mahu berpisah itu susah. Inilah saya rasakan ketika saat saya dan Adrian mahu mengucapkan selamat tinggal kepada semua kru kapal. Apa-apa pun, saya berterima kasih pada mereka semua yang memberikan 1001 pengalaman manis buat kami berdua sepanjang 4 hari berada atas kapal Tu Bataha DOS. Alright, thank you so much again guys. Bye. Okay. See you. See you. See you. See you next. Ciao. Alright, okay. See you again. See you. Bye semua. Sehingga berjumpa lagi. Saya dan Adrian mahu pulang ke hotel dulu sebelum malam tiba. Miri bukan sahaja terkenal dengan makanan seperti mi kolok, mi Jawa dan laksa Sarawak. Malah, ia juga terkenal dengan makanan laut. Jadi, untuk malam ni, saya dan Adrian teringin nak rasa makanan laut di Miri. Nak tahu kat mana? Jom, ikut kami. Halo. Selamat datang ke Yahai. Terima kasih. Wih, seafood banyak ni. Iya, banyak. Ada apa yang terpilihan? Macam-macam ada. Situ ada sotong, udang, dah macam pening kepala. Dah tak ingat. Tak tahu nak makan apa. Seafood pun ada. Inilah restoran Yi Ha Hai. Ia terletak di Waterfront Miri. Restoran ini mempunyai ruang makan yang cukup besar dan selesa. Anda juga boleh memilih sama ada mahu makan di dalam kawasan kedai atau di luar kawasan kedai. Menariknya dekat sini, anda dapat memilih sendiri ikan atau makanan laut yang anda inginkan. Mereka juga akan menyiapkan menu masakan mengikut keinginan anda atau mereka memberi cadangan masakan apa yang sesuai dengan ikan atau makanan laut yang anda pilih. Restoran ini bukan sahaja dikunjungi oleh orang dari Miri dan Brunei. Malah, ia juga sering mendapat perhatian pelancong asing untuk singgah makan di sini. Kita ambil meja best dekat sini. Udara yang segar. Sebenarnya, kami berdua ni
teramatlah lapar sebenarnya. Lepas-lepas turun daripada kapal tadi kan. Terus datang sini nak cari makan dan makan seafood lah jawabnya. Miri terkenal dengan makanan laut kan. Jadi kami ke sini. Apa lagi? Kan sebenarnya tak sabar ni nak tunggu kita punya ketam, ikan, apa lagi? Kerang, sayur midin tu juga. Sebab boleh dapat dekat Borneo je kan midin ni. Jadi walaupun sudah lewat malam, kawasan sini memang meriah dan sering menjadi tumpuan pelancong. Apa yang menariknya dekat belakang saya ni, tersergam indah mercu tanda patung kuda laut. Orang ramai yang datang ke sini pasti tak akan melepaskan peluang untuk bergambar dengan ikon Miri ini. Kali ini akan nak pergi tempat baru. Borak punya borak, akhirnya makanan kami dah sampai. Wow, bila tengah lapar ni, semua nampak sedap kan? Tengok ni, lauk-lauk yang kami pilih tadi. Mesti anda dekat rumah Telio kan? Ada sup lokan, kerang masak kicap serai, ketam, udang butter, sayur midin belacan pun ada. Ini wajib buat anda yang datang ke Miri, kena mencuba sayur midin ni. Sebab sayur ni hanya ada di Sarawak. Baunya terbaik. Kita orang punya cerita dekat Miri ni memang syok lah. Permulaan yang sangat-sangat best. Lepas tu dah naik LOB dengan Tubata Hados. Selama 4 hari kan kita dekat atas kapal tu. Ya, 4 hari. Tapi memang satu penutup yang sangat-sangat baik lah. Kerana sekali lagi macam saya kata lah, pengalaman yang memang unik. Sebab bukan selalu kita dapat buat kan. Dan lagi-lagi kita datang ke Miri, pergi jauh untuk membuat selaman di perairan Miri Sibuti ni kan. Dan pada anda yang belum pernah cuba LOB, kena cuba sebab ia memberikan pengalaman yang sangat berbeza. Bayangkan bangun pagi terus lompat masuk air. Jadi full time diver. Memang syok. Jadi okeylah, kalau anda dapat tengok pun makanan kita orang pun dah nak sejuk dah. Jadi kita makan cepat kerana besok ada lagi aktiviti yang akan kami lakukan. Sekiranya anda ingin mengetahui ke mana kami, lokasi selaman mana, pastikan anda terus bersama saya Azura dan juga Adrian dalam 13 hari Miri Sibuti. Jadi bismillah, jom kita makan. Jemput. Aduh, agak besar.